Nama saya Surya Sangkaran. Di belakang saya sini adalah kenderaan DSR pertama yang kami telah buat. Apa tu DSR? DSR ialah Dream Street Restoration, iaitu kereta idaman anda yang anda mimpikan untuk anda membeli daripada masa remaja yang tak dapat peluang. Hari ini kita dah sediakan sebuah Proton Satria GTI DSR 001 yang pertama, Proton Satria GTI. Jadi apa yang berbezanya kenderaan-kenderaan DSR daripada kenderaan-kenderaan yang telah dibaik pulih yang lain? Restorasi ini menumpukan kepada 5 bahagian dalam kenderaan tersebut. Pertama sekali ialah powertrain. Powertrain ialah termasuk enjin dan transmission, di mana kita akan menggunakan proses blueprinting untuk membuat pembinaan enjin tersebut. Blueprinting ialah teknologi di mana kita dapat mengatasi segala gap clearance dalam pembinaan sebuah enjin dan gearbox dan make sure tolerance itu adalah bawah dalam tolerance manufacturer spec. Proses yang kedua ialah proses chassis dalam kenderaan tersebut. Semua barang-bahan yang terikat dengan badan kenderaan tersebut seperti suspension, lower arm, bushers, dampers dan juga peralatan-peralatan yang bergantung dengan bodi tersebut akan diubah sesuai mengikut spesifikasi syarikat OEM. Proses ketiga ialah proses untuk memastikan bahawa cat kenderaan itu telah dibaik pulih sebaik-baiknya daripada proses seperti yang dibuat di dalam kilang. Kita telah memilih cat, lacquer dan primer yang tertentu untuk digunakan untuk kenderaan DSR di belakang sini. Dan original paint from original manufacturer. Kita menggunakan kod original, tetapi kualitinya kita meningkatkan lebih lagi. Contohnya dia punya lacquernya saja kita pilih daripada Spanyol. Kita pakai Robelo lacquer untuk high solid, 2-1 high solid untuk pembuatan kereta ni, dan juga dia punya color code-nya kita ambil terus daripada Proton. Yang asal. Asal dia siapa supplier paint untuk kereta ni? Suppliernya kita ambil ialah daripada AIKKA. AIKKA. Kalau masa original Proton dulu pun yang itu juga? Masa zaman di Proton tu saya pernah menggunakan vendor ini untuk pembinaan kereta Lotus Racing dengan juga Proton Satria Neo RS specs. Bahagian-bahagian dalamannya dia supply dulu. Jadi kita tahu dah kualiti mutunya tinggi dan kita menggunakan vendor-vendor yang sama balik untuk pembinaan kereta ini untuk bahagian cat dia. Proses yang keempat ialah bahagian interior dalaman kenderaan. Kita mengenal pasti bahawa bahagian-bahagian interior seperti seat Recaro, door trim dan juga dia punya roof lining kita akan buat balik seperti kenderaan yang asal daripada kilang. Dan kita juga make sure kita embroiderykan balik nama Recaro tu sama seperti yang masa kereta tu keluar permulaannya. Dan proses yang terakhir ialah bahagian elektronik kenderaan. Bahagian electrical, kebanyakan wire-wire bahagian pendawaian di bahagian enjin yang telah hampir berusia 15-20 tahun dah mula reput. Jadi soket-soket ini kita akan buat perubahan memastikan bahawa soket-soket ini dapat berhubung dengan sentiasa rapat dan tidak ada masalah elektronik dalam kenderaan tersebut. Ini adalah 5 proses yang DSR buat. Okey, jom kita tengok dengan lebih dekat lagi. Boleh? Silakan. Jadi kita nak tengok ni enjin ni sekarang ni, apa yang telah dilakukan kepada enjin ni. Masa you dapat kereta ni, apa keadaan dia dan apa yang telah dilakukan kepada enjin? Okey, kereta ni masa dapat original? Okey, masa kita dapat original keadaan enjinnya tu telah digunakan sejauh selama 160,000 km boleh tahan jugalah dan dia telah digunakan untuk lebih kurang 20 tahun. Jadi bila kita tanya tuan dia tu, apakah maintenance yang anda regular buat dengan kereta ni, dia kata saya tukar minyak hitam je lah, dia cakap. Jadi bila tanya pasal dia punya gear, dia punya timing belt, dia kata apa belt, dia tanya saya balik kan. Jadi saya tahu bahawa kereta ni memang bahagian dalaman kenderaan ni memang banyak perubahan yang kita perlu buat untuk mengatasi dia punya preventive maintenance dia tu. Dan kita bila buka enjin saja baru kita boleh tahu apakah masalah-masalah yang kereta tu hadapi bahagian dalamannya.
Jadi semasa kita test drive tu kita tak dapat baca sangat, tapi kita tahu bahawa daripada segi proses pemilikan tuan punyanya, dia dah cakap terus terang bahawa dia cuma regularly tukar minyak hitam. Tapi dia bukan hard driver lah. Dia bukan hard driver. Jadi bila kita buka tu, kita nampaklah apa yang perbezaannya. Dalam Facebook tu saya dah masukkan. Bila kita angkat silinder, kita tengok ada 3 silinder ada pembakaran dan 1 silinder tidak ada pembakaran langsung. Maksudnya tidak ada bahan pelicin yang sampai ke bahagian silinder. Jadi kita mensyaki bahawa kereta tu ada masalah, dan bila kita angkat blok, kita nampak bahawa thrust washer bearingnya tu telah dipasang secara terbalik. Maksudnya tidak ada minyak yang dipancut ke bahagian conrod tersebut, right. Untuk make sure ada pelincir. Nasib baik tuan punyanya yang seorang pemandu yang tidak lasak, jadi kereta tu tidak jam ke apa. Tapi sekarang macam mana boleh pasang silap tu? Masa bila tu? saya rasa ni masa Kereta owner, first one owner macam kat kilang je. Betul. Jadi kita pun tahu bahawa kenderaan ni tak pernah buka kan. Jadi mungkin ini adalah kesalahan atau kesilapan yang berlaku masa pemasangan enjin tu lah, masa buat CKD tu. Jadi bila tanya owner tu, dia kata memang enjinnya kasar sedikit. Dia cuma tambah minyak, buat additive STP untuk mengurangkan bunyi kasaran tu. Jadi kita dah mensyaki. You mean for the entire life of the car only firing on 3 cylinders? Firing 4 cylinder. Firing 4 tapi cylinder. no lubrication. No lubrication on 1 cylinder. That's a true fact. We got pictures of that. We really got pictures of that. And it ran for 19 years without fail. Itulah kita kata 4G93 Proton Satria GTI. That's a combination of good luck and bad quality control. tapi oleh kerana kita sedar dan kita dapat membuat proses restorasinya, kita takut mungkin crankshaft yang tu dah termakan lebih. Dan bila kita hantar ke foundry, machine shop, kita dapat recover dengan spesifikasi yang kita nak. Jadi setiap pembinaan journal, So dia punya wear tak teruk sangat lah. Wear tak teruk sangat. Jadi setiap pembinaan journal tu, setiap thrust washer dengan conrod bearingnya tu adalah mengikut ketepatan perfect. Maksudnya kita itu yang proses panggil blueprinting. Ini bukan sama seperti overhaul kereta biasa, hantar dekat kedai, buka, tukar gasket, pergi machine shop, cuci, pasang balik. Bukan. Proses blueprinting ni ialah proses yang begitu mendalam, seperti seorang arkitek membuat bangunan. Dia ada semua lakaran dan juga pembacaan setiap pembinaan bangunan tersebut. Sama juga dengan enjin, sama juga dengan gearbox. Dan kita tahu bila kita buka gearboxnya, kita dapati bahawa keledak dalam tu dah 20 tahun tak pernah tukar minyak gear. Right. Baik. Jadi segala bearing-bearing dalam kereta tu boleh kata habis ke semua lah kita tukar. So all the bearing from the gearbox to the engine semua dah tukar. Habis. Wheel semua tukar lah, obviously dekat. Of course tapi the gears itself was in still good condition. Macam mana gear tu kita dapati bahawa walaupun dia ada penjarakan, kita menggunakan shim untuk setiap gearing tu, masih kepadatan gear tu dapat balik specs OEM. Kita juga dapat mengatasi specs OEM sekarang. Maksudnya, so ada banyak benda komponen yang diganti kat dalam kotak gear. Dalam gearbox tu cuma kita ganti bearing je. Bearing tak ada saja. apa benda So yang rosak. engine pun tak ada apa yang rosak. Jadi kita cuma tukar ring saja. Ring Conrod saja. semua baru. Conrod baru. Conrod bearing semua baru. Conrod bearing. But the conrod pakai balik. Walaupun tidak ada penyaluran minyak pelincir itu, kita dapat save balik dan kita buat proses machining yang tepat. Sebab itu bila kita start engine ni nanti, mungkin dalam kamera, mungkin cara dia tangkap suara tu lain. Tapi kalau real life, kalau dia dengar, sampai kita pergi kedai cat yang nak pasang barang-barang lampu-lampu tu, dia tanya, kereta ni enjinnya petrol ke hybrid? Dia tanya sebab apa, kenapa tak bunyi kan? Dia cakap sebab enjinnya telah di blueprinted, dan oleh kerana blueprinted, enjinnya hasilnya tu memang luar biasa lah. Dia tidak sama seperti overhaul yang biasa. Right. So in the end yang tukar cuma the timing belt. Hampir semua Syab. All the ancillary semua tukar lah. Dia punya bearing, dia punya tensioner, dia punya pulleys, tak ada satu pun termasuk. But dengan basically punya, nothing major lah. You just tukar wear and tear item saja. Sebab alternator dia, kalau mau tak mau, bearingnya kita tukar. Starter dia mau tak mau, carbon kita tukar. Okay. Cuma yang tinggal sekarang satu saja bahagian ni saya belum tukar, iaitu dia punya kompresor. Dalamannya bahagian bearing tak tukar. Kompresor? Clutchnya aircon kompresor. Oh, aircon kompresor. Cuma clutch kita tukar komplit, tapi kita sekarang oleh kerana enjin tu diam sangat, bunyi yang halus daripada kompresor pun kita dapat dengar sekarang. Okay. Jadi saya akan ambil keputusan ni untuk menukarkan kompresor bearing selepas ni. Jadi kita nak memastikan bahawa owner yang terima kereta ni, dia kata keretanya perfect. Sebab
Kalau idling tu anda tak dapat dengar langsung enjin yang hidup. So ECU semua masih standard. So this car basically macam keluar kilang lah, standard. Betul, semua standard. Apa yang DSR buat ialah kita tumpukan restorasi kita kepada OEM. Apa asal usul kereta itu daripada kilang, kita akan baik pulih kereta itu pada keadaan kilang. Kalau kita nampak ada bahagian yang tidak kena macam ni, lampu depan ke bahagian enjin yang telah diubah suai, kita akan keluarkan barang itu masuk original balik. Itu yang DSR buat. DSR tidak membuat modifikasi untuk menjadikan kuasa lebih. Tetapi apa yang kita nak buat dengan proses blueprinting, kita dapat hasil tenaga yang lebih produktif untuk kenderaan tersebut dengan inilah sepatutnya enjin yang dikeluarkan daripada kilang. Itulah katanya. Dah dyno belum? Belum lagi dyno. Selepas pasal baru sangat lagi lah. Baru sangat lagi. Baru 500 km je jalan. Okey, so nak tunggu tukar 1000 km dulu. 1000 km kita akan buat dyno nanti. Okey. Tapi kalau nanti Syam bawa sendiri, Syam akan dapat tahulah apa perbezaan di antara kereta OEM yang asalnya Mass Pro dengan kereta yang telah fine tuning, yang custom build secara blueprinting. Damper yang kita gunakan dalam kenderaan ini adalah damper asal daripada manufacturer, iaitu daripada Kayaba. Yang beza dalam kereta Satria GTI asal dengan kereta DSR ialah kita menggunakan spring rate daripada spring R3, iaitu yang dihasilkan pada kereta rally racer yang warna hitam tu dulu. Apa bezanya ialah berbanding dengan damper asal spring asal kenderaan, dia 10 mm lebih rendah, dan dari segi kekenyalan dia 2 Nm lebih kenyal dan lebih keras di depan, 1 Nm lebih kenyal, lebih keras di bahagian belakang. Legend jadi, tu R3 tu memang dapat perbezaannya lah daripada Satria. Saya ingat yang masa R3 Satria tu dia orang tunjukkan kita first time dekat Pasir Gudang. Ya, betul. And Tengku Jan allegedly lap Pasir Gudang in 1 minute 59 in that car. Which we thought was amazing because 159 was just maybe like 2 seconds slower than race pace dekat Pasir Gudang, and that's a road car. Betul. Sebab itu kita juga. So this should be slightly better than the original GTI because that one car is faster than the original GTI. Spek tu kita dah improve banyak lah daripada OEM spek. Selain daripada itu, bahagian-bahagian yang anda lihat dalam kenderaan ini juga seperti bahagian-bahagian getah, top mounting, dia punya absorber, bump stop, dust cover, drive shaft boot, lower arms, bushing. Kita tidak menggunakan langsung spare part daripada buatan daripada yang dijual di kedai. Semua ni adalah custom made oleh DSR. What do you mean custom made macam mana? Maksudnya setiap damper ni, dia punya bushers yang kita beli ni macam top mount ni, kita telah tukar dia punya struktur pembinaannya daripada segi mutu getah, mutu bahan-bahan sintetik, silika yang dicampur, supaya dia punya hardness tu kita dapat pertahankan untuk penggunaan kereta CC 1.8. So it's specific to DSR. Specific to DSR dengan juga OEM spec. Kita mengatasi sedikit OEM spec. Kalau kata 100%, kita buat 120% sekarang ni. Perlu ke? Sebab apa yang kita tahu, spare part yang di luar tu, yang kita ada di pasaran tu, adalah universal sekarang ni. Kalau anda pergi beli spare part 1.6, dia kata 1.8 tu sama juga kan. Sebenarnya tuan-tuan dan puan tidak begitu. Sebab kalau enjinnya twin cam, enjin single cam, beratnya pun dah beza. Keduanya, daripada segi tok kenderaan ni pun dah beza. Jadi oleh kerana itu, barang-barang universal tak dapat digunakan untuk pembinaan DSR. Kita telah custom make spesifikasi 1.8. Kalau boleh, kita atasi sedikit spek asal daripada kilang. So okay, so all these component yang you buat spesifik untuk GTI ni boleh beli ke? Boleh beli. Maksudnya So, kita akan ada kat website dia ke macam mana? Kita akan mengedarkan melalui Facebook kita. Kita juga akan mengiklankan di mana anda boleh dapatkan semua segala spare part untuk Satria GTI, Putra dan juga Wira 1.8 yang kereta legasi Proton kita ini. Okey, yang pertama sekali akan lihat ialah tombol aluminium yang kita pegang untuk gear tu dah tak ada dah kali ni. Kita menggunakan tombol yang dibuatkan dengan material yang panggil Delrin. Delrin ni banyak kereta-kereta performance digunakan supaya Delrin tu apa benda? Waktu cuaca panas tu Delrin tu apa benda? Is it a metal, composite, apa benda? It's a composite material. Okay. So dia ni Kenapa guna yang ni? Apa kelebihan dia daripada metal tu? Kan cantik metal tu dulu. metal tu dia cantik, memang cantik, tapi bila cara logiknya menggunakan pada negara-negara yang panas ni, hari tengah hari termasuk tu, nak pegang tu susah sikit lah. I see. Dan kita telah membuat bahagian pembalutan kepada bahagian leathernya tu. Kita dah pakai stitching warna merah
untuk bahagian gear lever, dan juga dia punya Asal memang warna merah ke? dia asalnya warna stitchingnya ialah tidak ada warna, dia cuma color grey saja. I see. Tapi kita gunakan stitching color merah untuk bahagian gear, anda dapat lihat, dan juga bahagian handbrake-nya juga kita telah tukar leathernya. Okay. Dan di bahagian hadapan di sini apa anda lihat ialah pedal-pedal yang kita perkenalkan, iaitu pedal aluminium yang buatan DSR, iaitu untuk accelerator, brake dan juga dia punya clutch. Dan di bahagian bawah sini anda lihat ialah carpet mat daripada DSR yang kita buat. Semua dah ada insignia DSR dan 3 bahagian ya, iaitu carpet untuk bahagian pemandu, penumpang depan, dan juga carpet di belakang. Di bahagian tengah-tengah pun ada insignia logo DSR. Okey, meter instrumen ni dengan steering ni original. Okey, steering untuk DSR 001 ni tidak menggunakan steering airbag asalnya, kerana steering airbagnya dah berusia lebih kurang 20 tahun. Jadi check steering light airbag pun dah menyala. Kita telah tukar steering Momo Raceline, iaitu ialah satu penggunaan steering dengan Bosch kit original Momo. Jadi ini adalah satu jenama steering yang popular buatan daripada Itali yang digunakan untuk pembinaan kereta pembuatan di Proton R3 dulunya. Kalau anda lihat pula bahagian meter dalam kenderaan ni, meter ni sebenarnya dia telah dibaik pulih. Kita telah tukar meter temperature baru untuk dia punya temperature dan juga fuel gauge, dan juga meter RPM telah ditukar. Sebab apa, meter buatan asal kita ni lebih kurang dalam 20 tahun cuaca kita dah mula crack. Okey. Jadi kita telah tukar dan odometer dia telah reset kepada 0000 semula, kerana kita telah blueprintkan enjinnya balik kepada asal. So ini sekarang dah ada 6 lebih kurang 600 km dah kereta ni dah So you bergerak. dah clock back to zero Kita dah Dia clock dah back to blueprint, zero setelah enjin ni siap pembinaan. Okey, so sekarang ni dia punya kemasan ni yang luar-luar ni semua pun original ke ni? Masih lagi original. Cuma satu saja kita telah tukar, iaitu dia punya tempat drink holder tu, yang kita belum sempat lagi buat dia punya paneling stiker dia untuk menyamai bahagian panel hadapan kenderaan tersebut. Kerusi ni? Kerusi ni pula kita restore daripada original, dan kita telah menggunakan bahan-bahan asal daripada Satria GTI, iaitu material-material asal, dan juga telah membuat stitching yang asal, iaitu Recaro di sini yang anda lihat ni. Sama balik dengan asal, dan kerusi di bahagian belakang tidak ada banyak penggunaan. Apa yang kita buat cuma buat detailing, kita cuma bersihkan. Kita menggunakan high steam pressure. Yang ini memang material asal, tak ditukar pun. Material belakang tu memang asal. Jadi anda dapat lihat material asal dengan material buatan kita Sama. I see. Cuma material belakang tu dah usia 20 tahun. Kita dah So dia macam discolor sikit lah. Sedikit ajalah dalam 20 tahun tu. Jadi kita juga membuat penjimatan kepada tuan punya kenderaan supaya tidak perlu berlaku pembaziran lah. Cuma kita restorekan seat bahagian dalamnya. Contohnya roof lining dia pun kita dapat bersihkan. Kita dapat tanggalkan roof liningnya, dan kita telah buat proses pemulihan recovery-nya, restorasinya. Kalau daripada segi natural berdiri depan kereta ni, yang kita dengar kat telinga kita ni memang macam tak dengar apa langsung. Memang lembut lah. Memang lembut sungguh. Tetapi dalam segi recording mungkin audio dapat Dia punya gegaran pun kurang banyak. jadi kita sebab nampak ini kerana mounting yang saya cakap tadi lah, mounting yang khas kita gunakan pembinaan DSR tu, iaitu engine mounting, transmission timing belt mounting, dan juga dia punya roll mounting bahagian depan, bahagian belakang. Jom kita close up sikit tengok dia punya mounting ni, tengok gegar tak gegar. Dia dekat ni close up ni tau. Sendiri boleh tengok lah banyak mana gegaran dia. Nampak ah. Beza engine blueprint dengan engine biasa So dia punya vibration ni all balance Have you balance the piston and crank and all that? Dia bukan balance saja, kita telah gunakan proses pengiraan blueprinting yang tepat sekali supaya tidak ada langsung gap-gap toleransi daripada spek luar daripada manufacturer.
Ni saya dah letak kamera dekat dalam enjin bay dah, nak tunjuk aircon compressor tu Kalau dia dengar bunyi dia lah, memang lembut lah, tak nampak bergegar kan. Benda tu running saya pegang kamera tak nampak dia bergegar sangat kan. So memang quite impressive lah, enjin ni memang dah blueprint dia, jadi memang lembut lah. Bunyi pun ni, gegaran pun kurang. Rasa-rasa dia nak bagi kita bawa tak? Tu kita try kecek tu So hari ni kita ini dia punya key fob dia. So key fob ni ada bermacam ciri keselamatan sebenarnya. Kereta ni sambung dengan GPS. So kalau ada orang tendang tayar ke apa ke, bergegar lebih sikit ke, orang ketuk ke apa ke, dia akan trigger dia punya alarm, dia akan hantar message ke phone kita lah. Dia akan bunyi. So dia akan bunyi kat phone, dan juga benda juga bergegar lah dekat kita kan. Dalam kawasan 500 meter radius dia. 500 meter dia bergegar, dan dia juga inform kita punya phone. So bila kita kereta macam ni memang kena simpan, jaga ada sistem security dia, sebab Satria biasa pun insurans mahal, orang suka curi. So ni sekarang kita nak start first time. Berbeza memang berbeza. Wait a minute, Sebab pintu kita buka bro. wow, dia tangkap aircon pun. Dia punya pintu buka. Dan lembut juga, dia tangkap aircon pun lembut Okay, so jom. Brand new 600 kilometers on the clock. Brand new engine, blueprinted. Saya tak pernah bawa Satria GTI engine blueprinted, ni first time. Nak tekan takut pasal membernya kereta. Tahu, ni kalau Proton punya kereta, manufacturer punya kereta dah lama aku lipat dah. Ni pasal Surya punya kereta aku nak lipat tak berani. Tidak, dia lenjang lebih dah. Pasal kereta member aku tak lenjan lah. Kalau bukan kereta member apa Kalau siap. tadi dah corner tu dah sideways lah tu. Kita boleh potong. Ya. Tengok cara dia ambil ham dengan bump tu. Ni dia pakai direct active suspension dekat Satria GTI. Itulah hasilnya Lotus ride handling tu. Kiri straight. Ni highway ke bawah. Betul ke ni sekarang nak balik masuk balik? Tahu ke? Tak tahu ni suruh balik Aku tau. tak tahu. Nanti kita pakai GPS kita balik. U-turn dia pun tak boleh lagi senang. U-turn ni lebih kurang kat 20 km je. Aduh, jangan lah. Alamak. Tengok ni gear 4 pun hidup Gear 4 6,000 RPM cantik. Okay, terus dah bercecah ke 100 lebih km. Cuma bila kita masuk disc brake tu tak sempat kita nak buat balancing semalam tu. Hold the accelerator, hold saja. Hold the accelerator. Gear 4 saja boleh. Oh, gear 4. Gear 4 saja hold. Dah boleh hold. Gear 4 hold, corner macam ni hold. Ya. Jalan sini ada sikit out lah. Jalan lopang, takut ada jalan pecah. Dia tak boleh boleh sini. Oh, that sound. Jadi secara keseluruhannya apa yang telah dilakukan oleh DSR kepada Satria GTI ni memang sesuatu yang impresif lah sebenarnya. Enjin tu memang betul-betul lembut, dan saya dapati dia boleh kita boleh masuk gear awal tau. Gear 5 masuk pada 60 km sejam, 50 km sejam pun dia will pull away cleanly. Dia tak ada jerking, tak ada sentak-sentak. And overall the whole car dengan the new suspension setup, dengan new bushing, memang feels very solid lah. In fact, kalau kita tengok keliling, all the rubber parts, all the rubber seals kat pintu, kat tingkap, semua baru. So this car is as good as new, and that's why they on the clock back to zero. So sekarang kita ni ada 600 km saja dekat dia punya clock. It's as good as new. Kalau nak, memang eloklah pergi cari DSR dekat Facebook. Dia ada Facebook dia, carikan kat situ. Kalau awak ada GTI nak restore balik kepada original, pergi situ. Pasal Surya ni memang dulu kerja dengan Proton R3, dia memang tahu apa yang dia buat. Okey, sampai situ saja video kita kali ni. Ini salah satu siri daripada baru yang kita nak cuba hasilkan, iaitu kereta-kereta pembaca lah.
Jadi kalau ada kereta-kereta menarik yang awak nak kita feature, boleh contact kita dekat bawah komen ataupun email kita dekat fantastico.tv@gmail.com. Dan kita akan datang tengok kereta anda dan kita akan buat video untuk anda. Okey, sampai situ saja. Kalau dah tengok sampai penghujung, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Tekan butang like dan share dan juga subscribe. Tolong subscribe, kita belanja subscribe, ada subscribe. Terima kasih. Tekan butang loceng pula supaya dapat maklumat terkini bila kita mengenai video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi insya-Allah.